Jadi hari ini kita nak memahami mengenai wallet kripto, sama ada hot wallet, cold wallet, public key, private key, seed phrase dan juga wallet address. Bunyi dia macam complicated, tapi hakikatnya apa yang saya nak bincang hari ini adalah benda-benda asas yang kita kena faham mengenai wallet kripto secara general. Cara jujurnya saya pun masih dalam peringkat belajar lagi. Jika ada saya tersilap kat mana-mana, boleh tunjukkan dengan komen dekat ruangan komen di bawah. Jadi jom belajar sama-sama. Hopefully selepas anda tengok video ni, anda akan faham maksud kata-kata ni. Not your key, not your coin. Jadi sebelum kita meneruskan video, seperti biasa, saya bukanlah penasihat kewangan, saya hanyalah pemuda yang membuat video dekat YouTube. Pastikan anda membuat research anda sendiri. Tujuan video saya adalah untuk sharing apa yang saya faham sahaja. Mula-mula kita nak kena faham apakah itu wallet. Apakah tujuan wallet tu sendiri? Let's say saya membeli Bitcoin dan saya simpan dekat saya punya wallet, hot wallet dekat exchange. Secara teknikalnya sebenarnya saya bukanlah simpan Bitcoin dekat wallet tu sebenarnya, tetapi saya simpan private key dekat wallet. What? Sebenarnya wallet kripto ini adalah tempat kita simpan private key. Bukan kripto ya. Tak apa. Hopefully bila anda tengok video ni sampai habis, anda akan faham apa yang saya cuba masukkan dekat sini. So, pastikan anda menekan butang like dan juga menekan butang subscribe jika anda belum lagi subscribe. Terima kasih. Untuk menyimpan kripto, dia ada dua jenis wallet. Yang pertama hot wallet, yang kedua adalah cold wallet. Hot wallet ni adalah wallet yang bersambung dengan internet, manakala cold wallet adalah wallet yang tidak bersambung dengan internet. Kripto yang saya akan fokus untuk discuss hari ini adalah Bitcoin. Untuk kita faham, Bitcoin ni dia ada dekat blockchain. Dekat blockchain ni dia ada ledger. Kalau anda pernah duduk rumah sewa yang ada tenant ledger, mesti anda faham kan? Jadi blockchain ni dia ada ledger, maksudnya dia ada maklumat yang tidak boleh diubah lagi mengenai wallet ni dia ada berapa Bitcoin, wallet ni dia ada berapa Bitcoin, wallet ni dia ada berapa and so on. Dekat wallet ni dia ada dua jenis key, satu private key, satu public key. Private key ini adalah kunci untuk kita akses kripto kita. Private key juga adalah sebagai approval kita own Bitcoin tu. Dengan kita boleh buat action, sama ada kita nak pindah ke wallet lain ataupun kita nak jual dekat exchange ke. Manakala public key adalah wallet kita akan generate address. Address ni lebih kurang dia macam bank account, maksudnya sekiranya orang lain ada address tu, dia boleh send Bitcoin dekat address tu. Tapi beza dengan bank account adalah bank account kita tak boleh tengok kan orang tu ada berapa dekat bank dia. Tetapi dekat address ni kita boleh tengok dekat blockchain explorer, tengok mengenai orang tu ada berapa Bitcoin, ke mana pergerakan Bitcoin dalam wallet dia. Untuk Ethereum kita boleh tengok dekat Etherscan. So, dekat sini ada dua benda yang penting untuk kita consider, yang mana lebih penting untuk kita. Yang pertama adalah convenient dan yang kedua adalah security. Dekat cold wallet seperti Trezor, Ledger Nano, private key disimpan secara offline. Dengan kata lain, lebih selamat berbanding hot wallet. Jadi dekat cold wallet itu kita boleh akses menggunakan seed phrase. Jadi apa pula seed phrase ni? Seed phrase ni adalah 12 ataupun 24 perkataan yang wallet tu generate untuk kita access kripto kita. The actual private key adalah dalam bentuk binary number. Macam ni, sangat susah untuk kita simpan. Kalau kita salin pun mungkin boleh jadi kita silap tulis kan. So apa yang berlaku behind the scene adalah, jadi binary numbers ni dia pindah kepada decimal dan seperti contoh untuk Trezor, dia akan pindah kepada bit 39. So daripada bit 39 ini terbentuknya seed phrase. Seed phrase ni sangat ideal kalau kita salin dekat kertas ke dekat buku mana-mana yang kita boleh simpan dekat yang boleh kita simpan dekat tempat yang kita rasa paling selamat. Saya tak suggest kita simpan dekat telefon, dekat notes telefon, dekat WhatsApp whatsoever, sebab dia ada cenderung untuk di-hack. Jadi biasanya cold wallet ni dia lebih selamat kalau kita nak bandingkan dengan hot wallet. Tapi kekurangan dia agak kurang convenience lah berbanding kita simpan dekat hot wallet dekat exchange. Sebab kalau dekat hot wallet ataupun hot wallet yang berada dekat exchange, sangat senang lah kalau kita nak jual beli, kita nak transfer, nak beli NFT dan
dan sebagainya. Kalau dekat hot wallet, ada juga sesetengah hot wallet seperti Trust Wallet, kita boleh dapatkan seed phrase, dan ada juga hot wallet seperti Luno sebagai contohnya, kita tak dapat seed phrase, tapi dia digantikan dengan KYC. So basically kalau kita beli, kalau kita simpan dekat wallet Luno ni, kita dah percaya kat dia untuk simpan kita punya kripto tu. Kalau pendapat saya, kalau untuk amount yang kecil seperti tak sampai 1 Bitcoin pun, still okay untuk simpan dekat Luno, sebab Luno dia berdaftar di bawah SC Malaysia. Kalau kita tak dapat seed phrase tu, maksudnya kalau kita tak dapat seed phrase tu, maksudnya exchange tu tolong pegangkan kita punya seed phrase. Maksudnya dia ada control terhadap kita punya kripto. Dia datang dengan risiko. So berbalik kepada kata-kata awal, balik kepada kata-kata yang saya petik pada awal video tadi, not your key, not your coin. Jadi hopefully dengan penerangan saya tadi anda faham apa maksud not your key, not your coin. Sekarang saya nak sebut mengenai kenapa Bitcoin dicipta. Salah satunya adalah tujuannya adalah supaya tiada pihak ketiga yang boleh kontrol kita punya Bitcoin melalui decentralization. Maksudnya kita tak ada risiko pihak ketiga untuk membuat sekatan terhadap kripto kita. Mungkin wallet kita kena freeze dan sebagainya. Saya harap anda dapat something dalam video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Syahidin. Assalamualaikum.